Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah Ustaz Hazri Zaini kerana memberi amanah untuk membuat pembincangan pada hari ini. Pembincangan saya tentang syurga Buddha dan konsep kosmologi Buddha. Nama saya Muhammad Ashmi dari kelas IC 220A, subjek Akidah Islamiyah, kod subjek ISC 400. Syurga Buddha dan konsep kosmologi Buddha. Saya mempelajari tentang syurga Buddha, iaitu pertama, tingkatan syurga Buddha. Selain itu, penghuni syurga Buddha. Seterusnya, perbuatan masuk syurga bagi agama Buddha. Syurga di Buddha mempunyai tingkatan syurga Buddha. Mereka juga mempunyai 6 tingkatan alam syurga Buddha atau dikenali juga sebagai alam dewa. Mereka juga membuat kepada syurga sebagai dewa dan dewa sebagai syurga. Syurganya mempunyai 6. Yang pertama, alam 4 dewa raja atau juga dikenali sebagai Catu Maharaja Jika. 4 alam dewa raja ini diketuai oleh Raja Dahtarata, penguasa timur. Seterusnya Raja Virunhan, penguasa selatan. Seterusnya Raja Virupaka, penguasa barat. Dan seterusnya juga Raja Kavira, penguasa utara. Ini daripada alam 4 dewa raja. Seterusnya tingkatan kedua iaitu alam 33 dewa. Alam 33 dewa ini ianya mempunyai 33 lelaki bekerjasama dalam kebajikan. Setelah meninggal, lahirlah alam 33 dewa. Alam 30 dewa ini lahir daripada 33 lelaki yang bekerjasama dalam kebajikan dan sesama mereka. Namun lahirlah alam 33 dewa. Seterusnya, yang tingkatan yang ketiga iaitu alam Yama. Alam terbebas daripada kesukaran. Alam ini Sang Buddha dapat terbebas daripada kesukaran, dan juga alam ini juga diberkahi di dalam syurgawi. Seterusnya tingkatan keempat, alam Tusita. Alam Tusita juga alam dewa juga, dan ianya mempunyai atau di dalam alam Tusita ini bebas daripada mempunyai kesenangan atau bebas kebencian, mempunyai kesenangan sahaja. Dalam alam Tusita ini tidak mempunyai kebencian, cuma ada kesenangan sahaja. Dan dalam alam Tusita juga kemudahan yang banyak daripada dewa-dewa yang ada di dalam alam Tusita. Seterusnya, alam Nimama Narati. Nimama Narati ini alam iaitu alam dewa juga, iaitu alam dewa yang menikmati ciptaan sendiri dari dewa tersebut. Ianya menikmati ciptaannya sendiri, dan ianya juga mempunyai kuasa terhadap ciptaan sendiri. Ianya alam ini dapat membuat ciptaannya dengan sendiri. Seterusnya, alam yang keenam iaitu Parani
Tavasavati. Alam ini alam yang membantu ciptaan alam lainnya, dan alam ini juga mampu buat alam lain. Alam ini ialah alam yang mampu buat alam-alam yang lain kerana dewanya sangat kuat dalam alam ini. Seterusnya yang saya mempelajari dari Islam iaitu penghuni syurga Buddha. Penghuni syurga Buddha yang ada dalam syurga Buddha iaitu Brahma adalah golongan iman dan dipercayai memegang kunci syurga, yang dianggap juga dilahir daripada mulut Brahma yang agung, yang merupakan penciptaan alam semesta ini. Ia juga berkait kepada alam semesta, dan Brahma juga ialah memegang kunci syurga itu. Seterusnya, penghuni dalam syurga juga ada Dewa 33, iaitu 33 orang lelaki juga yang bekerjasama dalam kebajikan, dianggap penghuni syurga yang melakukan perkara yang baik. Seterusnya, 33 orang ini dilahirkan dalam alam dan diberi nama 33 Tuhan atau Navatima. Dan juga dalam penghuni syurga juga dalam agama Buddha iaitu Catu Maharajika, merupakan wilayah 4 Tuhan dalam syurga. Seperti tadi, mempunyai penguasa selatan, penguasa barat, penguasa utara, penguasa selatan. Itu juga ialah penghuni syurga bagi agama Buddha. Seterusnya saya ingin masuk kepada perbuatan masuk syurga Buddha. Yang pertama yang membuat kepada sang Buddha ini masuk kepada syurga iaitu mereka menuruti sebagai penyembahan api. Pemuja Buddha dituju kepada objek tepat dan berdasarkan sudut pandang yang betul. Selain itu, perbuatan yang masuk syurga Buddha juga tidak mencuri. Sang Buddha melatih dirinya untuk tidak mencuri dan hindari mencuri yang diterapkan oleh agama Buddha. Agama Buddha amat menduga kita kerana kalau sang Buddha itu mencuri dan perbuatannya akan disiksa dalam neraka Buddha. Selain itu, tidak bercakap bohong. Bercakap tidak bohong, sang Buddha dapat dihindari juga daripada masuk di dalam neraka, kerana impian semua sang Buddha masuk kepada alam bahagia iaitu alam syurga yang ada dalam tadi yang saya bahaskan tentang 6 alam syurga atau juga dikenali sebagai alam dewa. Dan juga perbuatan membuat sang Buddha masuk syurga iaitu tidak bercakap kasar, mencegah daripada untuk tidak berkasar kerana perbuatan sangat baik untuk penganut agama Buddha. Agama Buddha melarang untuk tidak bercakap kasar kerana membawa kepada mereka masuk kepada alam neraka. Tidak membunuh, dan ini juga berkait dengan alam semesta. Mereka, sang Buddha ini sangat menghindari perbuatan ini. Perbuatan ini sangat ditegah oleh sang agama atau dalam agama Buddha, yang perbuatan ini juga membawa kepada neraka Buddha. Supaya perbuatan ini juga perlu ditinggalkan oleh penganut Buddha, dan penganut Buddha tidak menggunakan atau tidak membuat hal ini iaitu membunuh. Mereka menghindari daripada membunuh. Seterusnya, mereka tidak menipu. Menipu juga membawa kepada neraka, kepada syurga. Neraka membawa mereka kepada neraka. Kerana menipu ini membawa mereka kepada neraka. Tidak menipu ini membawa kepada mereka untuk masuk syurga. Sang Buddha melarang untuk tidak menipu dan suruh bercakap benar dalam sang Buddha. Mereka suruh untuk tidak menipu dalam agama Buddha. Konsep kosmologi Buddha.
konsep kosmologi Buddha dalam agama Buddha yang saya mempelajari, iaitu konsep alam semesta Buddha. Ajaran ini ialah ajaran benar dan ajaran iaitu dikenali sebagai Dharma, ciptaan yang timbul dari sebab-sebab yang mendahului serta tidak kekal, disebut Sankhata Dharma. Sankhata ialah bersifat tidak kekal, selalu dalam perubahan dan bukan mengandung suatu substansi yang tidak bersyarat. Ia mempunyai Santaloka. Santaloka ini ialah mempunyai 31 alam kehidupan, antaranya Kama Loka, 11 alam, alam kenikmatan ciptaan sendiri, alam seperti alam dewa, Yama, alam 33 dewa, tempat maharaja dunia, tidak tiada makhluk, bahagia dunia setan dan daerah neraka. Rupa Loka iaitu 16 alam Brahma, dewa badan halus tapi berada di atas hawa nafsu, para biku yang bersemadi dalam hubung dengan makhluk-makhluk dalam alam ini. Seterusnya Arupa Loka, tidak tanpa bentuk dan dewa ini tidak berbadan, hidup setelah mencapai tingkatan keempat dalam samadhi, antaranya dalam pengetahuan kosong, dalam kehilangan ruang atau tidak berspeksi. Haka Solat Loka, alam tempat, bumi asalkan tempat manusia hidup dan tempat benda-benda mati, antaranya juga besi, batu dan sebagainya. Kehancuran alam semesta Buddha disebabkan oleh 3 perkara. Pertama, keserakahan atau itu loba. Selain itu kebencian iaitu dosa. Seterusnya kebodohan batin iaitu moha. Kosmologi Buddha ini mempunyai alam juga. Alam yang pertama, alam indera, 11 alam 2 kelompok iaitu baik dan buruk, dan alam buruk iaitu neraka dan alam bintang, alam hantu, alam raksasa, alam baik iaitu alam manusia dan alam syurga. Alam seterusnya alam bermateri halus, kebahagiaan, kekuatan, kecemerlangan. Penghuni jauh daripada besar daripada alam indera, terdiri daripada 16 alam. Seterusnya alam tanpa materi, 4 alam, ruang tanpa batas, kesedaran tanpa batas. Umur kehidupan alam ini berturut-turut iaitu 20,000, 40,000, 60,000 dan 84,000 iaitu Mahakapa. Bagi kesimpulannya, kosmologi Buddha ini sangat penting kepada agama Buddha. Agama Buddha sangat menerapkan agama Buddha ini, dan agama Buddha ini sangat menerapkan segala yang ada di dalam kosmologi Buddha. Agama Buddha ini menyuruh kepada semua penganut Buddha untuk percaya tentang konsep kosmologi Buddha. Bagi meneruskan ini, penutup bagi saya iaitu mengetahui kosmologi dan agama Buddha yang mana menaksirkan asal usul, evolusi dan takdir akhir alam semesta, dan meningkatkan ilmu pengetahuan secara tidak langsung, memperluaskan ilmu, di mana kita dapat meluaskan ilmu dengan mempunyai ilmu yang tidak ada di dalam. Seterusnya dapat menerap aspek keamanan, kesejahteraan, keharmonian dalam kekeluargaan beragama. Agama Buddha ini sangat menerapkan konsep ini. Mereka sangat membantu kepada konsep kosmologi Buddha ini. Mereka sangat menerapkan konsep kosmologi Buddha kepada penganut ini, dan juga mereka sangat meneruskan antaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.